Baik, seterusnya situasi banjir di Johor masih belum reda. Bagaimanapun jumlah mangsa di negeri itu sudah dilaporkan berkurangan sejak pagi tadi berbanding semalam. Untuk laporan lanjut, kita terus bersama Muhammad Aiman Hakim Awazmin, Wakil Esok Awani Johor. Aiman, mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan banjir di Batu Pahat khususnya? Baik, terima kasih Gigi. Jadi memang pada ketika ini pun saya berada di Batu Pahat atau lebih khususnya di Parit Mahang Senggarang Batu Pahat. Dan sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di Batu Pahat ini, izinkan saya untuk bercerita lanjut mengenai keadaan di sekitar Johor ini yang mana banjir ini meskipun menunjukkan penurunan di Segamat, Tangkak dan Muar, tetapi Gigi, di Batu Pahat ini sedikit berbeza. Apabila kalau kita bandingkan mengikut jam, angkanya meningkat. Dan ini susulan daripada fenomena banjir temenung yang bertembung dengan air pasang besar yang menyebabkan beberapa buah kawasan di sini masih lagi digenangi air. Namun apa yang saya boleh perincikan dan kongsikan pada semua, pada 7 pagi tadi, daerah Batu Pahat ini merekodkan peningkatan jumlah mangsa kepada 39,870 orang mangsa berbanding 39,709 mangsa di sebelah 3 pagi tadi, iaitu peningkatan sebanyak 161 orang mangsa dalam tempoh kurang 5 jam. Dan pertambahan mangsa ini dilaporkan terus berlaku meskipun kalau kita dapat lihat cuaca pada ketika ini cerah dan dilaporkan cerah sejak daripada awal pagi tadi. Dan daerah ini juga turut dilaporkan tidak mengalami hujan daripada malam semalam. Bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi, fenomena air pasang besar dan banjir temenung yang menyebabkan keadaan di sekitar ini masih lagi saya sifatkan berada di tahap yang membimbangkan. Dan apa yang saya boleh simpulkan, walaupun cuaca tidak hujan dalam beberapa hari kebelakangan ini, tapi itu bukan sebagai satu jaminan buat daerah Batu Pahat ini akan pulih daripada bencana ini dalam masa terdekat. Dan sebelum ini kita ada menceritakan bahawa Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dolah memaklumkan bahawa tempoh banjir ini mungkin berlanjutan sehingga seminggu lagi. Tapi berdasarkan pengamatan saya berada di sini, saya lihat walaupun kita tahu dan saya akui beberapa buah kawasan masih ditenggelami air, tetapi di parit-parit utama, di laluran utama yang sebelum ini ditutup, sudah pun dah kembali pulih. Airnya dah pun semakin surut. Namun itulah yang membimbangkan apabila kawasan tinggi, airnya dah surut, tetapi ianya mengalir ke kawasan yang lebih rendah dan menjejaskan kawasan-kawasan seperti di sini. Di Senggarang ini adalah kawasan tanah rendah dan dijangka mangsa-mangsa pertambahan mangsa itu datangnya daripada kawasan-kawasan rendah di Senggarang ini. Dan kita akan susuli liputan mengenai banjir temenung ini di kawasan ini. Khususnya kita akan spesifikkan di Senggarang kerana kita tahu mangsa ini lebih banyak direkodkan di bahagian-bahagian rendah seperti Senggarang berbanding kawasan-kawasan lain yang saya sifatkan sudah semakin pulih. Gigi. Ya, baik, kita harapkan ada satu pendekatan yang akan dilakukan bagaimana mungkin untuk menyelesaikan masalah banjir temenung di sana. Tapi kita juga difahamkan adanya proses pemilihan UMNO 2023 peringkat sayap yang bermula semalam dan dilanjutkan waktu pengundian sehingga jam 7 malam khusus bagi bahagian UMNO yang terkesan banjir. Mungkin Aiman boleh kongsikan adakah proses berjalan lancar atau ada apa-apa masalah bantahan atau sebagainya berlaku? Baik, kita tahu di Johor ini terjejas dengan banjir. Tetapi situasi semasa memaksa peranan politik itu perlu dimainkan meskipun dilanda bencana. Dan saya dapat lihat beberapa buah kawasan yang juga menjadi bahagian UMNO. Contohnya di cawangan UMNO di Parit Sudong yang terjejas juga disebabkan banjir ini telah pun dilanjutkan waktu pemilihannya sehingga ke tempoh 7 malam. Dan ini disebabkan kerana air pasang besar berlaku di sebelah pagi dan menyebabkan kawasan tersebut banyaknya terjejas di sebelah pagi. Dan kita tahu apabila kawasan itu terjejas banjir, maka urusan-urusan mereka sama ada urusan harian ataupun urusan politik sekalipun terjejas. Dan ini yang menyebabkan tempoh pemilihan itu dilanjutkan sehingga ke tempoh 7 malam. Dan saya difahamkan bukan setakat Parit Sulong sahaja, beberapa buah kawasan di Seri Medan,
Dan selain daripada Serai Medan juga kita ada Parit Raja yang juga terkesan dengan banjir di Batu Pahat ini, yang mana kita tahu kawasan-kawasan ini juga ada cawangan UMNO bahagian yang sedang menjalankan pemilihan, dan kita tahu bukan setakat Parit Sulong saja dilewatkan tempoh sehingga ke jam 7 malam, tetapi kawasan-kawasan lain yang terjejas bukan saja di negeri Johor, malah di negeri lain mana-mana yang merekodkan penjejasan daripada banjir ini turut diaplikasikan tempoh lewat jam ini sehingga ke jam 7 malam. Dan saya difahamkan selain Parit Sulong, Parit Raja dan banyak lagi kawasan lain yang terjejas turut diamalkan sistem yang sama. Gigi. Ya.